Okey. Ini dari video klip depan sambung. Tadi sudah melebihi 57. Sudah melebihi 57, dekat 1 jam. Tiada cara lain lah. Nak buat short pun saya ingat dah sampai 200-300 video saya akan sampai dekat sana. Memandangkan saya pun tahu keadilan ke atas orang India. Yatim piatu dikatakan kasta rendah, dikatakan kena buat kerja melebihi masa, melebihi kerja 4-5 kerja kerana kena tanggung hutang ayah yang sudah menjual saya. Okey. Terima kasih. Ini sambung balik ini adalah yang ditunjukkan bukan saya minta sendiri datang bawa saya pergi tunjuk sana, pergi tunjuk sini. You orang rompak dekat sini tunjuk. You orang buat dekat sini tunjuk. You orang cabul budak-budak dalam 15-16 tahun tunjuk. Ada I minta. Ada saya tanya tak? Tak ada kan? Tak ada kan? Kalau saya tidak tanya, you orang janganlah cuba-cuba sendiri menggunakan tubuh orang lain, masa orang lain, kebahagiaan orang lain. Lepas dah keluar, dah tahu semua kebenaran, janganlah kamu orang minta orang yang salah yang ditunjukkan dekat saya, orang dekat sini salah macam ni. Lepas tu you pergi dekat tempat yang orang yang dah buat salah, pergi blackmail, ambil duit senang, lepas tu bunuh kita. Ini bukan ini bukan patung tau, ini bukan patung tau. Kita pun ada hidup tau. Okey. Ni sambung balik ke tak makan orang lain Okey, ini ditunjukkan Jalan Kemuliaan 11 memandangkan rumah pertama Connor Lawden diduduki sebagai rumah sewa oleh makcik dan pakcik bekas suami saya dengan anak-anaknya. Mereka sewa dekat sana. Rumah ujung rumah pertama, tapi dia punya tanah terlalu besar tanahnya. Rumah besar, rumah ujung. Saya sudah cakap, rumah-rumah ujung dengan lot corner, nombor-nombor yang terlibat. Tapi saya dikatakan memperbesarkan sesuatu yang tak betul. Kalau tak betul, biarlah kami. Okey, mereka duduk dekat sana. Dalam barisan sama juga, kawan sekerja keluarga mereka bernama Kamalaweni dengan Madhun. Diorang orang kapal, kerja bersama-sama dekat power plant kapal. So dekat sana diorang datang dekat mana mula-mula saya datang JB yang saya duduk dekat nombor 12 Jalan Tasik 1 So diorang duduk dekat Tasik 12 ke apa, Tasik 12 So keluarga Madhun Kamalaweni ni duduk dekat Tasik 12 ke apa. Dia punya kawan-kawan ada dekat sana 2-3. Tapi Tasik tamannya lain-lain berjauhan. So mereka duduk dekat sana selepas saya mengandung pada masa-masa keluarga saudara keluarga suami saya dari Taman Mawar bernama Kasturi dengan Suresh dia orang berasal dari Batu Arang Rawang. Dia orang ada ladang pokok ladang serai semua. Dia orang ada ladang serai, bapaknya buat bisnes rojak. So boleh dianggap kaya juga. So okey, apa yang mana bercakap okey. Mereka semua dekat sana pada suami saya telah membeli kereta Vira Aerobag berwarna kelabu dalam semua dekat 60,000 lah. Tapi dia tak minta saya, dia tak bawa saya, dia tak tunjuk saya. Saya kan suruh dilayan, diperintah, diarahkan dengan kejam, dibagi hidup seperti apa orang kata, seekor haiwan yang jijik, haiwan yang tidak boleh dipandang, haiwan yang tidak boleh dilayan. Macam itulah yang orang bagi kehidupan untuk saya. Selepas dia mendapat kereta,
membeli kereta without airbag 1.6 auto 1.6 auto JFG 9457 So keluarga Suresh Kasturi, mereka belum lagi ada kereta mereka sendiri, mereka rumah ujung juga, rumah pertama, tapi tiada tanah loan, tak ada tanah extra. So setiap kali mereka nak pergi balik kampung, mereka pinjam kereta kita. Pada masa itulah saya disakitkan perut tau. Terlalu sakit dah, sampai kita nak mati, macam perut nak tercabut keluar, macam tu. Tapi keretanya dibawa oleh keluarga saudara suami saya, Suresh, dengan Kasturi balik kampung 3 hari 4 hari. Pada masa yang sama juga, si suami yang jahat ini, bukan jahat lah, bukan dikatakan jahat lah, mereka dibagi kerja sebegini. So si suami dibagi kerja malam, bukan kerja pagi dah, pergi kerja Singapura pukul 6. So semalaman, sehari malam saya kena duduk seorang dengan mengandung, ada masalah, duduk dekat rumah. Pada masa itulah sakit, tak ada kereta, tak ada suami. So apa yang orang buat kenapa you orang cuba sedaya upaya dulu nak bertubi-tubi langgar saya, bertubi-tubi nak melemaskan saya. Sudah berapa kali tahu, 10-15 kali Sedangkan Kajang Batu 10 Ceras, dia punya highway ada tengok tak, setiap minggu boleh dikatakan dalam minimum 5-6 orang accident, dan 2-3 orang mati serta-merta on the spot. So saya disuruh pergi seberang highway itu. Saya seorang saja tahu seberang highway itu. Lepas tu pergi petik sayur-sayur yang yang ada dekat tempat-tempat pembinaan rumah bangunan semua. So highway tu orang dewasa pun selalu kena langgar. Nenek saya mati spot accident. So maksud saya accident dari peha hingga ujung, kaki patah. Lepas tu 2 tahun saya yang jaga dia, buang najis, jaga dia, semua saya yang jaga, makan semua. So macam ni yang dia orang bagi saya pergi seberang jalan tu, pergi petik sayur, bukan anak-anak saudara lain atau anak pakcik lain atau anak kakak ke tu ke, tak ada. Saya seorang saja dibagi macam tu. So selepas tu anak saya pula dibuat macam tu. Sebelum 2 tahun tak ada anak, 2 bulan 3 bulan tak datang bulan, pergi cek tak ada anak. Mungkin ada apa dia orang kata lemak yang tersumbat. Lepas tu lepas 2-3 bulan nanti berhenti, datang bulan 2-3 bulan pergi cek tak ada, kerana mungkin ada sekat dengan lemak dekat baby womb. So selalu cakap macam tu, kali ketiga, kali 4 kali ketiga seperti biasa memang tak datang bulan, dah 2 bulan, dekat-dekat 2 bulan. Pada masa pertama tak datang bulan, pada masa kedua ataupun saya mula-mula duduk dekat sana 6 bulan 7 bulan, saya tidak dibawa atau dipaksa atau dibawa untuk buat exercise. Exercise bila mengandung, exercise yang ringan, jogging, jalan, yoga aktiviti yoga yang ringan, tidak mendatangkan bahaya. Bukan semua badan yang belum mengandung boleh ada semangat untuk mengandung dengan exercise kuat. So saya dipaksa dibawa selepas mengandung tau. Sebelum tu tak bawa pun, sebelum 2 kali tak datang bulan pun, sebelum tu pun tak ada orang ambil saya, paksa saya, bawa saya. So selepas saya mengandung, saya pun tidak perasan saya sudah mengandung. Saya dibawa oleh isteri, kawan bekas suami saya, Madhavan Kamalaweni dari Kapar. Saya membuat kerana doktor sudah cakap ada lemam, kebesaran kemungkinan besar lemak dekat
tempat mengandung sudah terganggu untuk penghamilan. So saya pun, dia minta, saya pun pergi, anak tak ada kerana kita lemak tersangkut. So saya pun exercise lah, berat, naik bukit, turun bukit, lompat, skipping, berdiri dalam cara shoulder stand. Berat tau, itu berat. Shoulder stand itu bukan berat. Ini skipping, lari ke bukit, keluar, jatuh. Tengah turun bukit, jatuh. So, kenapa orang terlalu terlalu apa orang kata berperangai syaitan. So, saya sudah mengandung. Saya pun belum perasan lagi kali ketiga sudah mengandung. Tapi sebelum saya tahu, saya perasan saya sudah mengandung. Tapi itu sudah pergi, saya sudah mengandung. Perkara itu sudah disampaikan kepada kawan, isteri kawan suami saya. So mereka membawa saya untuk pengguguran anak pertama. So anak pertama lahir, kita pergi buat sembahyang dekat kuil Batu Cave. Botak dia dalam 30 hari. Sikit saja kena dia tu pisau. Sikit saja darah keluar dari kepala anak lelaki saya. Suami saya nangis, air mata keluar macam tu. Saya pun ingatlah, walaupun saya tidak dilayan seperti perempuan, tidak dilayan seperti isteri, seperti anjing yang sudah mau mati yang diorang layan. Tak apalah, demi anak dia, anak sikit darah kena pisau, dia sudah air macam hujan mau jadi banjir. Tapi semuanya tipu. Diorang buat untuk apa saya pun tak tahu. Saya hari ni kalau ingat memang berasa marah, berdosa. Kalau kahwin yang orang-orang cacat yang tidak setinggi lutut saya pun, lelaki yang tidak lutut saya pun, dia pun sebagai seorang lelaki menahan kejalilan dan kecaman yang berlaku terhadap keluarganya. Tapi saya pun tidak tahu keluarga yang terlalu besar macam ni pun, budak-budak peliharaan dalam keluarga besar dalam cara baik, sembahyang boleh buat sebegini. So gunakan jalan Kemuliaan Taman U 11, saya ingat 11. Rumah pertama disewa oleh pakcik-makcik dari Perak, suami saya. Dan selepas saya memindah dekat sini kerana nombor 12 Jalan Tasik 1 tu dalam 6 bulan sudah diganggu dengan ada macam macam hantu tak boleh tidur, sakit perut, lepas tu macam badan berasa berat, lepas tu anak tak bergerak-gerak. Rumah sebelum saya nombor 11 Tasik 1 dia orang adalah anggota dari Telekom. Mereka berjual nasi lemak, semua perempuan, satu lelaki. Memang seorang kerja, abang itu kerja dekat Telekom. Memang susah tau. Hujan-hujan, mereka tak ada kais pagi, makan pagi, kais petang, sampai 380 saya pinjam. 20, 30, 50 macam tu saya pinjam. Lepas tu mereka pun lari lah, malam-malam sudah lari. Okay. Rumah yang sebelah ni, nombor 13, adalah sepasang suami isteri. Anak sudah 4, suami tak balik-balik. Tengok keadaan isteri dengan anak-anak yang ada 4 orang. Lepas tu Pak Usu lah adik kepada suaminya yang menjaga makan minum budak-budak tu, sewa isteri kakak ipar dia. Lepas tu tiba-tiba dia sudah mengandung. Semua orang, bukan semua orang lah, kebanyakan orang jiran saya memandangkan suami dia tak balik-balik tapi sudah mengandung untuk anak kelima. Lahirnya anak kembar seiras, muka seiras. Lepas tu Pak Usu minta tolong saya bagi nombor. Saya kata orang Melayu pantang kan. Dia kata pantang ke dosa ke aunty. Hari ni 6 orang anak kembar. Abang lepaskan tangan. Nak buat apa? Nak bagi makan, mati macam tu pun dosa kan. Anak-anak mati kelaparan. So saya kata jangan salahkan nanti masa depan, jangan salahkan aunty. So saya kata ambil
nombor motor you 24 10 24 tarikh lahir saya, 10 tu tarikh lahir bapa saya. Dia ambil dalam 2 hari dah kena first prize 2,500 dia bagi 100 untuk saya. Nombor 13 saja lah tasih satu. Akhirnya saya yang membawa anak dia dengan anak adik ipar saya naik motor hantar kindergarten sama-sama bawa balik sama-sama. So akhir-akhir saya telefon balik, mereka sudah mendapat Felda, tanah Felda dekat Mersing Felda 5 ya. Felda 5 mereka dah dapat tanah, mereka dah dapat semua. So mereka pergilah. Lepas tu saya tak boleh tengok mereka. So ini nombor kemudian 11 bila saya dah pindah dekat sini itu kawan keluarga suami saya pun itu Maharawan Kamlawini mereka pun sudah berpindah dalam dekat jalan Kemuliaan 11 rumah ujung sebelah. Rumah ujung bersebelahan bukan rumah ujung So mereka duduk dekat sana. Rumah ujung itu diduduki oleh ibu dan anak. Ibunya penyakit pesakit mental memang pesakit mental tak tahu urus rambut atas sikat rayau. Anaknya lagi teruk. Dia bukan saja ada penyakit mental tapi kejahat naughty dia. Saya pergi parking kereta depan rumah kawan suami saya. Dia ambil batu batan brick dia letak dekat atas kereta. Ada kala dia ambil batu-batu buang dekat cermin saya. Saya tak marah lah. Saya ambil kereta bawa dekat belakang parking lah. Manakala dia bukan anak yang sempurna. Kerana orang-orang yang sempurna hari ni yang mengelilingi hidup saya, hidup anak saya sebagai suami, keluarga suami, ni VIP lah, itulah, inilah, NGO lah, semua 100%. Memandangkan mereka orang yang sempurna, ada kuasa semua, mereka pun kurang upaya membuatkan sesuatu keluarga sebegini mental. So anak ini anak istimewa, anak Cina istimewa dalam 18-19 selalu cari gaduh. Saya tak gaduh dengan dia. Saya kata janganlah buat macam tu, lepas tu dimarah sama saya lah, itulah inilah. So saya diam diri sajalah. Lepas tu jalan kemuliaan dalam jalan kemuliaan mengarah bawah jambatan taman ini dengan taman dekat depan kedai-kedai ada satu jambatan ada sungai So dalam perjalanan pergi sana dekat-dekat perjalanan dekat Tadika Kemajuan dekat sana tak ada lampu yang ada dekat jalan raya lampu tu tiang saya sedang alamak saya sedang melalui tempat itu untuk apa saya pun tak tahulah. Saya tengok seorang budak Cina dalam 15-16 tahun dan lepas tuition ada beg, ada buku, ada iPhone, ada tahu kan orang budak-budak Cina ni budak dalam 16-17 tahun pun ada ratus-ratus ringgit. So dia lari dia lari ingat gelap kan. Kenapa lari macam ni? Tengok dekat belakang sebuah motor berduaan sedang chase itu budak dalam 15-16 budak Cina tu chase untuk menyamun dia. So saya berhenti kereta walaupun gelap, suruh dia naik sampai saya pergi dekat tempat terang motor tu mengekori saya. Tapi lepas dah sampai dekat kedai Muslim dekat Bismi orang tu tak ekori kita. So saya hantar depan rumah dia, depan dengan kedai cashier dekat Abinash. So saya hantar, saya menanyakan budak tu mana ibu bapa you dia kata belum balik rumah, satu kerja satu pergi keluar. Dia cakap macam tu Saya kata buka itu gate, masuk, lock, masuk. Walaupun lelaki yang saya jaga macam tu tak. Itulah kalau dikatakan orang-orang macam saya dikatakan kasta rendah, dijual, diperbuat macam pelacur, dijadikan hamba abdi, tak dilayan seperti bukan sebagai seorang dari rumah anak yatim tiada ibu bapa, tiada kasih sayang, seorang perempuan bukan dilayan macam tu bukan dilayan seperti seekor nyamuk. Dia duduk, dia gigit, baru sakit kita pukul. Tapi diri saya datang dekat depan muka pun suruh dibenci, diarahkan dibenci, mengeluarkan kata-kata yang
sakitkan hati, pegang pinggang kata terlalu nafsu nafsu seks, gatal. Seperti inilah semua perkataan yang dikeluarkan oleh suami saya. Tak bagi saya hati gembira. Okey. Sudah menyelamatkan budak ini dengan iPhone, dengan hantar budak Cina ni yang balik rumah. Tengok anak saya pergi tuition dengan iPhone 5 dia. Pergi tuition dia ada 2 phone dua handphone satu Samsung, satu iPhone 5. Dia balik dari tuition dari Pulai Utama. Dia pula disambung di tempat gelap. Sama-sama iPhone So ada orang cakap lah, you selamatkan orang Cina, budak anak orang Cina anak orang Cina, dia orang 1 kali 10 kali hilang pun dia orang boleh beli balik, dia orang kaya. Tengok hari ni siapa tolong anak you. Inilah balasan. Selalu saya buat bayang balasannya inilah. Okey, jadi tahun jalan terus sebalik dengan Sai Baba Center. Ada satu kedai yang jual aiskrim lah, coklat lah, rokok lah, macam provision shop lah, small outlet sana. India Muslim yang selalu datang, India Muslim dari India datang beli nombor ekor dari kedai Toto kita. So kalau saya pergi kedai Sai Baba Center, kalau abang tu tengok, dia ada sekali sajalah anak saya ada datang, dia bagi aiskrim Cornetto 2, satu untuk saya, satu untuk anak saya. Itu saja. Tak apalah, bagi anak makan. So dalam 2-3 bulan budak itu sudah dirompak. Malam tengok CCTV semua adalah remaja-remaja Melayu. Mereka ambil rokok lah, itu duit dari kaunter yang ada sakit baki lah, sebanyak barang lah yang mahal lah, macam rokok semua mereka samun, mereka keluar membiarkan kedai itu tidak tertutup. Tapi CCTV menunjukkan budak-budak remaja Melayu. Okey. Orang yang datang untuk orang yang selalu datang untuk koil Sai Baba Center adalah daripada ada seorang 2 orang adik-beradik kandung, kakak satu, adik lelaki satu. Tengok dia orang parking kereta Satria Kuning depan kedai Toto, tapi separuh dah lebih tak boleh tengok, separuh pintu tu tak boleh dipandang. Hanya separuh kereta tu boleh dipandang dari center Sai Baba kedai Toto. Jalan terus mereka pergi, sudah semayang Sai Baba Center, mereka balik cermin depan mereka sudah dipecahkan, dicuri laptop, dicuri lah, adalah phone ke laptop. Dia kata ada phone, ada laptop, ada 2-3 barang berharga lah. So memang pandangan dari dalam depan, sebahagian depan kereta Satria Kuning tidak boleh ditengok. So tak tahulah, macam ni lah kehilangan barang-barang. Kalau saya kerja dekat sini, hilang dekat depan jalan parking itu pun diambil dari saya. Kenapa you bagi orang spy dari dalam diri saya? Kenapa kalau walaupun you orang tahu ini dalam ini dia orang curi tanpa sebab, mereka menyatakan mereka dalam tubuh saya tidak diketahui oleh kerajaan siapakah dalam tubuh saya, siapakah yang memasang chip ini. Lepas tu pergi sana pergi sini, sudah kena rompak ke hilang ke, lepas tu saya pula kena ganti balik. Memandangkan ini mana boleh sebuah implan di tubuh kita tidak dikenali oleh kerajaan. Memandangkan dari kecil saya selalu tengok orang budak-budak lahir luar nikah ditanam, dibunuh. Anjing atau kucing yang melahirkan anak kena tengok. Pergi mana pun angsa lah, lembu lah. Kalau angsa saja yang mengejar kita tak apalah, kalau lembu saja mengejar kita, kalau anjing saja, mana-mana binatang yang saya ikut jalan tu, semua binatang itu akan mengejar saya macam gigit dan kita ketakutan lari. So inilah mereka buat. Lepas tu mereka menghantar rumah anak yatim macam seorang artis, penyanyi ke pelakon ke, macam tu. Mereka menghantar saya macam tu. Chip yang ada dalam badan adalah milik kumpulan artis, kumpulan drama, kumpulan pelakon macam tu. So setempat semacam lah. Okey, Satria Kuning. Okey, go sisi. Okey. Okey.
Ada dulu dalam 2 tahun lepas saya sibuk cari kerja lah dekat Singapura, memandangkan kerja dekat sini tak 4 kerja 5 kerja pun gaji tak cukup. Ni perangai budak ni yang selalu suruh pergi banking untuk apa loteri Buddha lah, inilah itulah, nak beli ni lah, nak beli itulah. So saya ingat pergi cari balik lah kerja dekat Singapura. Pergi cari balik pergi sana, pergi SEA-Games, pergi sana, pergi sini hanya dibagi berdiri, write interview, dulu untuk interview, lepas tu suruh balik, tak ada panggilan, tak ada apa-apa. So balik dari Singapura, kalau saya ada rokok, saya pergi dekat bus stop JB Central. Saya pergi jauh-jauh saya rokok. Kalau tak ada rokok, saya kena turun, pergi dekat depan, dekat kedai mamak beli rokok. Masa saya pergi, saya ada jumpa satu IC orang Cina, orang tua Cina, satu kad untuk rawatan, kad rawatan untuk tak tahulah penyakit apa, dan satu top up digi yang sudah digunakan berharga 30. Itu digi saya buang dekat sana saja. Ini IC orang Cina dengan kad kesihatan. Saya pergi JB Central, Balai Polis JB Central. Sebelum saya masuk, dulu kan kita tak tahu, kita dalam badan orang akan mengarahkan buat sesuatu. So polis dari dalam dia sudah keluar gate tak bagi saya masuk balai polis, ataupun dibagi tengok di CCTV, ataupun dibagi report saya jumpa barang ini. Okey, kita akan manggil orang yang hilang, kita bagi orang boleh balik. Tak payah buat report, tak payah. Okeylah, saya sudah balik CCTV square sebelum masuk Chinese isi tampak report. Okey, kedai online dekat depan saya sudah cakap banyak pergaduhan. Kalau you orang tak mau, kalau saya cakap ini kedai Cina, alah, ni orang cakap apa tahu? Orang India tak mau support kerana inilah. Cakap pasal apa berlaku untuk kedai Cina. Kedai Cina ini selalu adalah nasihat untuk saya, ini Cina ini yang tak baiklah, dia orang banyak tamak, lepas dah curi untuk menebus dosa mereka akan bagi dosa itu kepada anak-anak yatim. Bukan semua yang cakap lah, ada. Kita orang India pun ada cakap ni orang India mabuk, selalu gaduh, ini saja. Ini semua orang satu bangsa cakap pasal satu. Bukan salah lah, bukan salah. Tapi kalau cakap pasal Cina, inilah, kalau sokong orang Cina, mesti orang India tak tolong. Alamak. Satu Malaysia lah, saya dari sekolah Melayu lah, India ada, Cina ada, Kristian ada, semua ada, sandakan ada. Sudah lama saya mengenali kedai ni. So, okey, selepas saya datang dekat sini sedang mengandung anak saya, anak pertama dalam 7-8 bulan, saya dipanggil telefon, disuruh datang jalan kaki dekat kedai depan. Saya tanya dekat mana Kesavan orang India kita kenal So Kesavan bukan Kesavan, you datang dekat sana, I akan telefon you balik. So saya sudah sampai dekat kedai depan. Saya telefon makcik yang berasal dari Perak, makcik bekas suami saya. Saya telefon dekat sini. Saya tak pernah kenal kedai online, tak pernah makan dekat sana kerana tak ada transport kan. Baru sampai dekat sini, baru sampai. So tak kenal sudah kena nombor 5,000. Sudah kena nombor, tak ada surat, black number, sudah ditipu oleh Cina. Sudah ditipu oleh bos online. Lepas, kalau you orang tidak mahu saya bercakap tentang ini semua, angkar-angkar ini, you orang janganlah bawa saya, tolonglah. You orang janganlah bawa saya. Memandangkan itu adalah permulaan hidup saya, baru seminggu 2 minggu macam tu. Tak kenal kedai itu, you orang bawa saya. You orang buat hal kata kena nombor dalam black, tak ada kehilangan surat black, nombor receipt black. Lepas tu dia tidak mahu membagi duit kemenangan, loteri kemenangan 5,000. Lepas tu maki amun. So saya berdiri dekat sana. Hari ni orang buat bully, pukul. Apa saya akan buat? Apa ada yang dibagi tengok
dekat saya, itulah yang saya akan dikeluarkan. Lepas tu mereka cakap ni Cina, sokong untuk Cina. Alamak, apa saya buat? Inilah uncle yang jual nasi ayam baru dalam 38 hingga 40 kilo, kecil orangnya. Saya selalu pergi beli, tanya uncle mana. Tiba-tiba uncle-nya kecil dah. Sudah mati heart attack, mati serangan jantung. Saya pun tak tahulah. Saya tengok kita kan tak ada banyak pengetahuan. So, mati heart attack baru dalam 38 kilo sudah mati. Sedih lah, apa kita nak buat? Okey, kedai restoran Songke. Saya ada kerja dekat sana 1 bulan lebih. Dijanjikan dibawa orang yang memetik bunga esok hari lusa. Dia orang 2 bulan saya tolong mereka untuk menyara makan minum mereka. RM1.20 satu tin Milo yang kurus tinggi tu. Saya bagi RM2, saya beli underplus semua. Tapi sudah 2 bulan lebih mereka petik dengan baik, petik dengan yang patut, yang bunga yang kena petik mereka petik. Tiba-tiba satu hari bunga untuk hari keesokan hari, selepas keesokan sudah dipetik. Lepas tu saya cepat-cepat kena pukul 12 sebelum pukul 12 kena hantar bunga-bunga ke kedai-kedai bunga Melo. So saya walaupun itu budak yang petik tu dia punya ibu saudara tu pukul, saya kata jangan, budak-budak kerja bukan senang. Dia memandangkan tak ada sekolah, ini 2 jam, ini pun salah, segi undang-undang salah. Ni 2 jam, 3 jam petik tu, dia tak ada kerja, tak apalah. Ini saya bagi tolong sajalah, jangan pukul. Suruh 1 jam kutip-kutip bunga-bunga keesokan yang muda, bunga-bunga yang belum matang. Dekat 6-7 kilo bunga 2 hari sudah rugi untuk saya. Saya pergi mengantar cepat-cepat. So ada 2 kedai dia punya bos tanya saya, apa ini terlalu tamah, bunga esok, bunga yang tak besar semua sudah petik, begitu tamah orang jadi kaya dengan cepat. Saya kata tak adalah bang, ini bunga untuk esok, ni budak yang petik, budak lelaki 15-16 tahun petik tu, silap petik. So saya kutip tak sampai sampai masa tak sempat dah bang. Apa dia petik, apa 1 bulan ke 2 bulan, atau hari ni saja sampai? Baru saya fikir 2 bulan lebih dia orang petik, kenapa tiba-tiba? So dia orang suruh diarahkan dibuat begini untuk merosakkan nama baik saya. Okey, biarkan saja, kita buat baik, beli barang, bagi makan. Inilah dia orang buat. Lepas tu bikin, saya kata jangan bina koil, dia orang bikin koil juga dari pihak suami saya, bikin koil. Lepas tu mereka sudah lepaskan tangan, saya ambil dah. Mereka bagi kebun yang tak ada profit, dah tak ada untung, hanya 5 kilo kalau walaupun ada musim bunga. Saya ambil 3 bulan 20 pokok terung, pokok buncis India, lepas tu apa orang kata bitter cord, banyak tau, banyak. Lepas tu limau besar 15 pokok, beli dari kebun Melayu. Semua saya tanam. Lepas tu dalam 3 bulan saya ambil, kali pertama saya ambil bunga dalam 5 kilo, 18 kilo saya ambil. Mula-mula mereka adik-beradik, suami dengan adik suami saya tidak mahu menjaga kebun Melo tu kerana tak ada profit. Mereka ada pergi tanya dekat seorang ketua kampung dekat jalan kampung ada patung Kuan Yin, ketua kampung tu sana pun mereka ada tanya, ni kebun saya nak biarkan kebun tak ada profit, diorang mau ambil ke 500. Mereka tak tawar menawar berapa sewa pajaknya, tapi tanya tak maulah, sini kedai pun sudah banyak susah abang, macam ni lah. Lepas saya buat banyak kerja tungkus lumus sungguh-sungguh, sudah keluarkan, tambah lagi dengan pokok terung lah, itulah inilah, tambah lagi dengan begitu kemas, dengan 3 bulan dengan usaha gigi 3 bulan, hanya gigi saja boleh tengok, muka semua jadi hitam tau, dengan titik peluh keras sampai balik rumah kena, selepas mandi tidur kena letak sesuatu macam mangkuk ke dekat pinggang, sakit sebegitu. Selepas mengambil profit pertama, kedua, bukan profit dah, modal pun belum balik. Orang MIC tu pergi tanya dengan adik ipar saya, kita ambil lah pajak gadai pajak untuk 500.
Tapi diorang, adik ipar saya minta saya 5,000 untuk terus jalankan atau kerja ambil kebun tu 5,000. Tapi bagi dekat mereka 500. Lepas tu sebelum kebun tu dirampas, diorang bikin itu pembenahan kuil. Lepas tu saya datangi ahli majlis, suruh, lepas tu mereka macam diorang bagi kesempatan, diorang bagi peluang, diorang ambil kesempatan. Ini ke nanti kita orang dah ambil, dah robohkan, diorang cakap apa koil macam ni orang India punya, mereka robohkan, dosa lah ni. Bukan saya yang buat, encik dari mana-mana majlis, pegawai-pegawai majlis, tolong ambil kira ni semua. Okey. Songke penjual mi kari, uncle tu seorang penyakit dialisis yang bersarung sarung kencing. Ini juga saya ada tengok orang yang bagi puja setiap hari nak datang perayaan kuil. Setiap hari ada pemberian ikhlas dari keluarga lain. So waktu tahun ini ada nak dekat-dekat dekat perayaan kuil Taman Yu, saya ada tengok orang yang bagi makanan ikhlas. Dia tengok, memandangkan orangnya banyak muda, pasangan suami isteri banyak muda, tapi duduk saja. Tengok tiba-tiba dia bangun dan dia punya badan ada pasangan untuk kencing, dialisis lah saya ingat. So ini songke mi kari, ayahnya, bosnya dengan plastik urin. Anak perempuannya tengok macam orang berpelajaran tinggi. Tengok kedua-dua tangan jari ini bukan jari tau, hanya sebuah cantuman. Kalau ditarik saya ingat diputus. Cantuman ini jari tau, ini ibu jari tau. Ini kalau tak fungsi ni boleh, masih lagi yang boleh senang gunakan tau. Ini jari yang tak ada tulang, tak ada apa-apa, sikit saja macam ni dia gantung dekat sini. So dia ambil itu barang nak bawa kerja, banyak susah, kedua-dua tangan. So mereka tunjukkan macam ni. Pergi Maybank ada staff gantian. Tengok abang tu dalam umur 40 lebih 50 lah. So mata dia memang mata tak elok. Mata macam tengok macam mata buta macam tu. Tangan pun macam tu juga. Tangannya, jarinya gantung-gantung. Diorang buat sebegini kepada saya. Diorang menunjuk macam ni kepada saya. Dan selepas air bertubi-tubi berkali-kali menyujud atas lutut, menangis, meminta biarkanlah saya hidup untuk seketika. Sudah jadi 40 tahun, bagilah. Tak. Pergi mana pun orang dalam ni sudah memberitahu dekat balai polis lah, pergi sana lah, pergi NGO lah, pergi sini lah, pergi doktor lah, pergi klinik lah, pergi HSC, mana pun saya tidak diendahkan. Memandangkan orang dari dalam menyatakan mereka adalah mungkin dari anggota army ke, army secret ke, ini adalah modus operandi dari program agama. Saya tidak tahulah apa. Dia orang layan tak layan saja. Sampai mana-mana saya pergi pun, tahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tu 9 kali pergilah balai-balai polis dekat KL, pergilah NGO, pergilah rumah yatim piatu saya, pergilah tengok Tun Dr. Mahathir hari pembukaan raya. Tapi tak dibagi tengok. Pergi dekat-dekat nak salam. Sekarang sudah masuk waktu untuk wawancara, interview untuk pasangan Tun dan Datin. Lepas tu sekali lagi ikut dekat 8,000 orang, panas, hujan, ikut dekat-dekat pasangan Tun dengan pasangannya sudah pergi makan. Kenapalah diorang buat semua dirampas, semua harta benda, emas, gaji semua dirampas. Lepas tu nak minta keadilan, pembebasan, orang tak bagi. Dekat-dekat orang dah ketahui orang dekat dalam ni memang tak betul. Memang orang jahat dan jalil. Perkara yang tak betul, dia buat cerita drama, memakan keseluruh macam
lecak, menyedot semua darah-darah dari badan. Sampai akhir-akhir dah nak kenal lah dengan siapa sebenarnya dalam badan kita. Baru mereka buat apa? Ada bagi keadilan. Tak ada. Mana-mana tempat yang mereka tunjuk, tempat-tempat besar, mereka menyatakan ada satu spy dihantar dari KL ke, saya tak tahu, dari India ke, saya tak tahulah. Ada kerajaan dekat sana mengantar sebuah persik lah, persik secret ke atau spy ke untuk tengok keadaan dekat sini. Macam ni lah. Tapi orang yang saya datang dekat sini dengan orang spy sebenar dekat dalam, setiap jejak jalan saya mereka ikut. Tapi dikatakan ada spy dihantar untuk tengok ke apa ancaman-ancaman yang sedang berlaku, apa keburukan yang dibuat oleh kerajaan Johor. Macam tu lah mereka tunjuk. Lepas tu menyatakan ini sudah mereka mengenal pasti, ini sudah mengenal pasti, untuk memperhentikan spy ini menghantar balik balasan yang tersimpan dalam simpanan ini mesti ada duit sikit, mesti nak mengeluarkan duit dengan tolongan orang-orang geng-geng mafia. Yang orang blackmail ambil duit. Duit yang senang. Mandangkan saya sudah 44 tahun. Mandang beza dari Polaris Lily. Yang Polaris Lily 12 tahun saja susah, sudah mendapat kebebasan. Ini makcik aja bukan jealous, bukan saya berasa cemburu. Itu kata orang yang sama macam saya, orang Melayu, makcik ajak dia pun macam saya, tapi 10 tahun dia dah lepas dari ini. So saya tidak tahulah, ni saya seorang dah dikenakan dari kecil dibuat sebegini. Lepas dah ada, kalau masa depan kalau nak tanya, orang tanya kenapa ni orang India saja kena buat macam ni, satu orang India saja buat macam ini tak adil lah tu. Kalau ada kumpulan yang menyembelahi saya, so inilah saya ingat macam tu lah. Ini untuk menyelaraskan tidak ada wujudnya rusuhan. Kalau orang India saja, kalau orang India naik atau berkumpulan, akan berlaku rusuhan. So orang buat setimpal lah. Tapi saya tak tengok ini sebagai sama seperti saya, sengsara yang saya lalui. Ini macam sebuah cerita untuk menutup. Itu saya rasakan. So saya akan sambung balik apa yang orang buat. Tak ada cara lain lah. Saya meminta, apa tahu, saya meminta ayat ni. Biarkan saya sudah 40 tahun. Saya nak hidup. Ada pun makan bubur pun saya nak duduk dengan suami saya, dengan anak-anak saya. Anak-anak saya sudah besar, kahwin. Saya nak ambil cucu, hidup macam orang-orang lain juga. Ada tak sehari pergi minta si bekas suami saya, pergi tanya dia, ada tak sehari dalam 24 jam bagi 4 jam ke 5 jam bahagia dengan suami dengan tiada apa-apa angkaran jahat di hati, tiada apa-apa motif yang lain. Pergi tanyalah bekas suami saya, ada tak sehari 4 jam ke 5 jam yang orang bagi kebahagiaan yang tidak tidak menyakitkan hati saya, tidak membuatkan saya nangis. Ada tak? Tak payah minta saya tahu. Cara saya memberitahu orang, orang sudah kenal apa macam cara hidup saya. Orang pergi tanya si suami saya, apa dia orang buat. Ini bukan suami saya yang buat, bukan adik ipar buat kepada isteri adik ipar, bukan ini makcik-makcik, pakcik-pakcik yang memegang anak-anak saya, yang membuat anak-anak saya. Ini adalah pembuatan angkara jahat, cruel, syaitan, orang yang lain punya. Mereka suruh orang Perak untuk memegang watak penjahat dan kita sebagai mangsa. Saya bukan budak kecil. Saya bukan budak kecil. Video-video ini saya sedang mengantar. Selepas membuat 250 kontak WhatsApp, saya mengantar Snapchat saya hantar. Semua saya hantar. Tolong berhenti buat ini. Berhenti. Masing-masing ada hidup sendiri dah. Pergilah. Mula-mula 19 tahun saya pergi hantar kad perkahwinan. Tanah itu
dipaksa oleh makcik saya, bawa suami you pergi menukar ladang ini ke atas you. Saya kata sudah lama you orang duduk, tak apa, saya sekarang okey kahwin. Saya tak tahulah saya gembira ke kaya ke, tu bukan cara saya. Saya sekarang ada keluarga saya sendiri. Tak apa, memandangkan you orang keluarga makcik sudah ada lama duduk dekat sini, tak apalah. Bila ada susah, ada datang susah, saya akan datang untuk meminta pertolongan untuk kesusahan saya. Itu saja saya menyatakan. So selepas itu pun saya dibawa ke MCA Rawang untuk diambil milih dengan haram tanah orang lain. Saya marah bapa, bukan marahlah, saya memberitahu dengan perasaan tak gembira. Ini tanah siapa kita tahu, siapa kita tak tahu, orangnya sakit ke, masuk hospital ke, dekat mana-mana ke, susah ke, tak sangkut ke, dosa tahu ambil tanah milik orang lain. Lepas tu datang dekat JB pun itu ada ketua MIC bawa saya kampung dia, sudah dicerobohkan tanah lot yang kosong-kosong, tiada penghuni suruh tulis atas nama saya. Saya kata ambil tangan sembah lagi berdosa. Walaupun kita tepi jalan dah duduk sedekah, lebih gembira penuh makan untuk perut yang lapar. Bukannya ambil dengan haram yang orang lot yang tak ada penghuni. Saya kata macam tu dah. Kenapa orang-orang yang sekeliling saya, orang yang membuat saya, tiada sedikit dah 5% untuk membebaskan saya. Tolonglah insaf. Kalau keluarga Tun dengan keluarga besar Johor, mereka menyatakan macam orang kata menyatakan keluarga dekat sini VIP lah, orang hormat lah, orang tu lah, duduk dekat sini akan membunuh saya. Kalau pergi sana, memandangkan ibu saya duduk 12 tahun sama saya, hanya untuk mereka membuat drama, mencetuskan pergaduhan sekejap saja, sedikit saja. Adik saya bawa saya pergi hantar rumah dekat Kajang, saudara-saudara adik-beradik dia, memandangkan tak ada ubat dia kata tak ada ubat, mulut semua sudah luka, macam lecur lana. Dari rumah ni hantar rumah tu, minta bawa klinik, tak ada, belum ada cuti, tak boleh bawa lagi 2 hari. So dari rumah ni pergi rumah tu, lagi tunggu kereta, masih lagi kerja dalam 1 hari. Memandangkan itu, lagi satu kakak dari Ceras Suntec City Batu 10, dia datang. Dia memang tak ada keluarga, janda, suaminya sudah dikahwinkan dengan perempuan lain, dua-dua kidney sudah failure, sudah mati. Masa pergi sana tengok dekat padang besar, sebelum dia mati, Pak Su saya mati dengan dia duduk dengan isteri kedua. Rantai tangan berharga RM900 dia yang dipakai di tangan saya. Sebelum tidur saya cek ada dekat tangan. Selepas pagi bangkit, emas badan saya diorang buka semasa saya budak kecil. Macam ni lah mereka ambil semua barang-barang emas. Lepas pasu saya meninggal, masu saya, isteri pertama kepada pasu saya, pasu pula malum saya, dia dah bertagihan macam saya lah, macam keluarga ikut turun-temurun ketagihan ni arak, sudah ada penyakit, minum, tidur sini, tidur sana, baring sini, baring sana. Dia pula bawa ke rumah dekat rumah-rumah lord lah, pergi bawa sana, tiada transport, tiada sokongan, tiada. Tapi memandangkan pakcik 3 tingkat dah dekat Mahkota Seri Mahkota Kajang, dia 5 minit boleh sampai ke rumah kakaknya. Lepas tu kakak yang lagi satu dengan anak-anak lelaki dan seorang perempuan, dalam 20 minit kalau dia orang datang dia dengki lah, boleh sampai dekat Kajang Suntec City. Mereka tidak mahu, dipaksa, dibagi arahan, jangan bawa klinik untuk check up, ambil ubat. Okey, saya pun ingatlah kerana dah ada pergaduhan sedikit dan saya 12 tahun saya menjaga. Dia pergi sana, dari sana dibawa sini, di sini, dari sana, memandangkan belum ada cuti untuk bawa dia klinik. So
sebelum dia orang cuti bawa klinik, kakak dia pertama, adik lelaki dia, memandangkan belum ada cuti, kakak yang tiada apa-apa kemudahan transport, dia pergi bawa ke Suntec City. Lepas tu saya ingat, okeylah, dia orang sakit, tak ada ubat, sudah matilah. Apa nak buat sekarang? Saya fikir, baru saya dapat tahu, salah. Diorang sengaja bawa ibu saya dekat sana. Dari tempat yang ada kemudahan, boleh dibawa bila-bila masa pun, diorang diarahkan jangan bawa dia akibat mati kerana tiada ubat. Bukan mati kerana usia tua, mati sebab tiada ubat. Pergi rumah ini, diorang pun tidak dibagikan untuk dibawa ke hospital untuk ambil ubat. Okey. Selepas pergi rumah kakak dia Suntec, rumah Allah, adik dia yang dengan rumah 3 tingkat tu, 5 minit boleh bawa pergi bawa klinik ambil ubat. Tak datang dekat sana. Lepas tu saya berfikir, okeylah, tak ada ubat lah, dia orang tak ada masa ke apa ke, saya ingat macam ni. Baru dalam seminggu ni saya dapat tahu, kakak yang bawa yang tiada kemudahan, tiada janda, bulan-bulan dia naik bas. Dulu saya pun ada ikut dengan mereka. Dengan 2 orang anak pergi duduk dekat sana cuti, saya ikut, ibu saya, anak-anak saya ikut, macam jalan-jalan lah. Pergi ambil ubat 2 kali 3 kali kita ada pergi. So setiap bulan kakak dia yang tak berupaya, tak ada transport, pergi sendiri ambil ubat bertahun-tahun. Kenapa diarahkan jangan bawa ke klinik untuk ambil ubat? Sakit dah. So semungkin yang cepat dah mereka sudah membunuh ibu saya seorang diri, baring, sampai mata dia, lidah dia keluar, sesak macam tu, tersiksa dia mati. Tiada orang di rumah. Belum lagi setahun, tengoklah dia orang buat angkara apa dengan saya. Seksaan, buli dekat depan, orang Melayu hinakan saya, malukan saya, tak 4-5 kerja, bawa tak cukup, paksa saya pergi banking untuk orang-orang yang network belakang dia saya tidak tahu. Dia orang memaksa budak ini membuat dengan cara dia yang membuatkan saya susah, bukan dari arahan dari network dari belakang. Saya sampai ni peliharaan anjing saya dengan anak saya pun belum lagi anak saya puji saya. Ini ibu apalah, anak 4 orang pun ibu boleh jagalah, kaya raya. Sekarang adik-beradik saya dengan ayah pun boleh jaga, bahagia 3 orang. You 1 orang tak boleh bagi bahagia. Macam ni lah Inan. Belum lagi habis dapat pujian, bawa dia punya boyfriend. Saya pergi hospital attack asma 3 kali dalam 6 bulan, bawa pula boyfriend. 2 tahun lebih, dekat-dekat 3 tahun, 50 sen pun dia tak bagi dekat rumah. Apa ni, saya ni apa ni? Saya ni apa ni? Memandangkan duduk dalam 4 all, ada dipotong 4 all, saya duduk dekat sana. Saya seperti seorang maid, room cleaner, room service. Kerja dekat luar pun mesti, kerja dekat rumah pun mesti orang tak. Tapi room service, kalau tempat hotel, book hotel, kena bayar. Tapi ini hotel tak ada bayar. 4 tahun ada orang duduk, 3 tahun, lagi 3 tahun, lepas tu 6 bulan, lepas tu 3 bulan. Makan, minum, karen, aircon, TV. Kita makan ayam, dia orang pun makan ayam. Kita makan udang, dia orang. Kalau kita makan nasi goreng, dia orang pun sama-sama saja. Tak dipandang seperti asing. So saya akan datang balik, berasa banyak sedih tau. Belum 1 hari yang saya dapat hidup dengan ayah, dengan ibu, dengan senang, dengan keluarga, dengan sedikit masa bahagia, dengan masa-masa remaja dihina, dikata perempuan tak senonoh, sudah rosak, sudah gatal, sudah dikahwinkan, dibuli, dikatakan perempuan yang apa, you ingat ni banyak apa, cantik ke, ini bawa banyak harta ke, macam ni lah, banyak harta ke you ni bawa, buat anak, mengandung anak pertama lepas 2 tahun, sebelum 2 tahun tu bagi anak adik ipar, dari 2 minggu perkahwinan, mula perkahwinan, hidup perkahwinan,
Tengah dia tidur, berasingan kita tidur. Inikah you orang bagi saya kehidupan Inikah kehidupan bagi yang orang bagi untuk saya? Kenapa you orang buat macam ni Lepas budak ini, lepas 2 tahun K2 nak habis, dia nak lagi 3-4 bulan nak habis, dia nak pergi balik Taman New nak belajar masuk darjah 1. Saya pula sudah mengandung 21 tahun. Adalah hari jadi kecil lah, dalam 30 orang lah saudara masa dekat rumah. Saya banyak gembira lepas dah selesai semua, cuci semua, naik Sri Alam kan tasik 1 2 tingkat rumah murah. So saya naik dekat atas, saya kata terima kasih untuk jalankan walaupun 30 orang untuk perayaan hari jadi saya. Dia kata apa, you ni banyak gembira. Jangan banyak gembira, ini bukan untuk you. You jangan perasan you jangan perasan bukan saya, bukan tengok muka you ke cantik ke layan macam isteri. Ini anak dalam kandungan. Adil dah. Sekarang pun saya cakap, jangan nak membuat keluarga suami saya ke, keluarga dia ke, keluarga ini ke, keluarga Perak ke, keluarga makcik-pakcik. Tak payah, berhenti saja. Berhenti. Itu cukup. Berhenti. Biarkan kita, satukan kita dengan keluarga kita. Bagi balik apa yang orang rampas. Cukup. Saya akan datang balik.